macam mana cara untuk kita kenali simptom stres yang kita alami. Kita ada satu soalan daripada pembaca kita ni, daripada viewer kita yang bertanya, kalau anak stres, macam mana kita nak handle? Doktor, boleh tak? Itu saya baru nak bercakap juga tu. Sebenarnya kita kena kenal pasti dulu kalau betul anak kita stres. Kadang-kadang dia adalah apa orang kata behavior ataupun gelagat normal mereka. Dia menunjukkan reaksi yang mereka memerlukan perhatian. Jadi dia macam menangis kan. Yang itu kita kena tengok maksud di sebalik kelakuan anak-anak. Setiap kelakuan anak-anak ni lain maksud dia. Kalau dia asyik menangis saja, maksudnya lain. Kalau dia asyik datang kacau kita, maksudnya lain. Jadi perkataan stres kepada anak-anak tu, kita kena tengok di sebalik kelakuan mereka, apakah dia punya simptomnya kan. Jadi dekat anak-anak pun ada simptom juga. Tapi tidak sejelas individu dewasa lah kalau dekat anak-anak. Satu lagi, kalau dekat anak-anak ni, sebenarnya cara untuk kita kawal dia punya, orang kata bukan stres lah, dia punya sedikit tekanan kan, adalah dengan memenuhi waktu mereka dengan aktiviti. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia jadi sedikit tekanan tu sebab dia tak tahu nak buat apa, dan kadang dia terlalu pressure untuk buat banyak benda. Ada dua benda je. Satu too much, satu lagi too little. Bila too little, kita kena siapkan dia dengan pelbagai aktiviti harian. Contoh macam PKP ni kita tak tahulah anak-anak kita tu kan duduk tak tahu nak buat apa kan. Jadi kita kena sediakan jadual untuk mereka. Sebenarnya anak-anak kita mungkin belum lagi di tahap yang boleh memimpin diri mereka sendiri. Diorang ni belum tahu lagi nak buat apa. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita susun jadual untuk mereka. Aktiviti apa yang sesuai. Kebetulan dah bercakap mengenai ini, saya ada buat e-book Ramadan untuk anak-anak. Nanti saya sharekan dekat ruangan komen. Ibu bapa boleh download secara percuma e-book ni. Lepas tu bagilah dekat anak-anak daripada hari pertama hingga hari ke-30. Saya dah tuliskan jadual aktivitinya. Jadi kita boleh bagi dekat anak-anak. Dekat situ mungkin boleh mengurangkan sikit, orang kata, kadar dia punya tekanan lah. Itu kalau tiada aktiviti. Okey doktor, itu kalau kanak-kanak maksudnya anak kita kan. Tapi kalau untuk individu dewasa macam doktor cakap, apa simptom-simptom yang boleh kita lihat? Okey, individu dewasa ni menarik tau sebab kita boleh pecahkan kepada 3. Yang pertama dari aspek fizikal dia, yang kedua dari aspek emosi dia, dan ketiga dari aspek kelakuan dia. Okey, dari aspek fizikal, seseorang yang mengalami simptom stres ni, dia sebenarnya dia selalu nervous. Dia macam dia akan kata, darah saya berdegup, jantung saya berdegup kencang, darah bergerak laju. Ataupun dia selalu mengalami sakit kepala. Ataupun dia mengalami masalah kurang selera makan. Itu dari segi fizikalnya. Dan perkara-perkara ini boleh menyebabkan berlakunya penurunan berat badan kan. Okey, dari segi emosi, bila kita bercakap mengenai emosi, kita bercakap mengenai pemikiran kita juga. Jadi kalau kita nak detect orang yang mungkin ada sedikit tekanan perasaan ni dari segi emosi, diorang ni selalu ada satu perasaan. Okay? Kita bercakap pasal emosi, kita selalu bercakap pasal perasaan atau pemikiran lah kan. Jadi diorang ni ada satu perasaan tau, rasa macam tak berdaya, macam tak nak lah, saya tak boleh lah, rasa kecewa dengan diri sendiri. Rasa kecewa dengan diri sendiri ni contohnya seperti macam tak apalah saya tak cantik, tak apalah saya bukan pandai masak pun, kecewa dekat diri sendiri kan. Ataupun rasa cepat marah, rasa susah untuk membuat keputusan, lepas tu rasa kurang yakin dengan diri dan juga kurang tumpuan ataupun kurang fokus. Jadi ini dari aspek emosinya. Kalau kita nak detect lah, mungkin kita boleh bukan judge lah. Orang kata kita boleh tengok lah diri kita kan lepas ni, ada tak simptom ni? Ada tak kita ni selalu sakit kepala? Ada tak kita ni selalu buat andaian buruk mengenai diri kita? Ada tak kita ni selalu buat keputusan yang susah nak buat keputusan, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya cakap tadi, kita boleh detect dari aspek kita punya kelakuan. Kita punya kelakuan ni sebenarnya memberi peranan yang penting juga dalam menentukan yang kita ni sebenarnya under pressure ataupun tidak. Satu, bila kita berkelakuan kasar,
ataupun bersikap di luar kawalan. Contohnya kasar ni macam tiba-tiba kita masuk rumah, kita slam the door, pang, kita tutup pintu kan, macam tu. Dia out of nowhere kan, orang pun macam terkejut-terkejut, kenapa mama macam tu? Rupanya mama dia stres dekat tempat kerja kan. Ataupun dari segi kelakuan yang kedua, mungkin dia selalu menggunakan body gestures ataupun non-verbal yang tidak elok kan. Macam kalau marah je tiba-tiba kita tengok ada separuh orang marah je terus tunjuk ni dia punya face kan. Macam tu kan. Okay, betul lah, right? Itu sebenarnya adalah berkait dengan emosi dan juga dia punya pemikiran tadilah bila dia tak boleh nak kontrol. Jadi dia lead kepada kelakuan dia. Selain daripada tu mungkin behavior yang sesetengah individu yang suka menghempas-hempas barang, baling-baling barang, macam keadaan marah yang macam tu. Dia ambil barang dan dibaling sebab dia marah kan. Itu adalah antara simptomnya. Tapi kejap lagi saya akan share juga link, ada link daripada Jabatan Pendidikan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, ujian saringan stres. Di mana kita ujian saringan stres online. Saya kongsi saya punya Facebook dekat Azul Syahadan kan, kalau nak boleh klik. Dekat situ kita boleh tengok level stres kita rendah ataupun tinggi. Kalau rendah, 5 tu maknanya normal lah. Maknanya dia datang dan pergi. Stres tu sekejap. Contohnya kalau kita masak tu terhangus pula. Tak jadi pula. Tak jadi kan. Jadi badan mengalami satu situasi yang macam terkejut kan. Macam Allah tak jadi pula. Tapi lepas makan semua dia hilang. Tapi ada stres yang orang kata berpanjangan kan? Dia macam kekal menyebabkan beberapa, dia boleh menyebabkan beberapa kesan lah. Itu kita cakap kemudian. Okey. Doktor, ada juga ni viewer kita tanya. Dia mengaku dia lah salah seorang yang kalau marah suka baling-baling barang ni. Okey. Lepas tu doktor ada share tadi kan kalau untuk buat ujian saringan tadi tu secara online, kalau markahnya tinggi, adakah berbahaya doktor, dia tanya? Yes, betul. Kalau tinggi berbahaya sebab tu dekat Malaysia kita ada khidmat untuk psikologi, untuk mental rehabilitation. Dekat Malaysia ni kita very supportive lah in terms of that. Kenapa sangat bahaya kalau stress level kita tinggi? Bila kita tak mampu nak kawal emosi kita akan membentuk pemikiran kita. Maknanya dekat situ apa yang kita fikir dalam ni dia akan trigger kita punya spinal cord untuk melakukan pergerakan pada badan kita. Jadi emosi akan lead kepada kelakuan. Jadi kita dah ada rasa marah dengan anak kita, marah dengan anak kita. Lepas tu dia akan emosi orang kata, jadi dia lead kepada kelakuan. Jadi kita ambil je pen, kita akan baling kat dia, pang. Itu kelakuannya. Baling. Puk, kena ke anak. Dengan tak sengaja mungkin terkena kepala dia, berdarah, ataupun mungkin dalam situasi yang teruk kita baling benda-benda yang orang kata benda keras ke kan, boleh menyebabkan anak tu terus pengsan kan. Jadi itu daripada stres, tapi itu kepada individu lain, kepada diri kita pun teruk juga sebab ia boleh membawa kepada anxiety, kemurungan, punya level of stress tadi tinggi lah Lepas tu dia boleh membawa kepada dalam sesetengah kes bunuh diri. Sebab perkara ni terjadi banyak di kalangan mahasiswa universiti. Mahasiswa universiti yang dah nak final exam, dan bila mereka macam tak mampu untuk cope dengan stres, lepas tu ada pressure daripada ibu bapa yang menyuruh mereka belajar betul-betul, lepas tu dalam masa yang sama mereka tak mampu untuk melakukan yang terbaik. Jadi kan kita ada terima banyak kes baru-baru ni kan, pelajar universiti buat cubaan membunuh diri. Semua tu adalah berpunca daripada perkataan stres. Okey. Doktor, kita ada soalan lagi. Wan Amalia 85, dia bertanya, doktor, kalau kita tinggi suara dengan anak, adakah bermaksud kita stres? Okay, kalau kita tinggi suara, dia lead kepada emosi dia salah satu simptom, yes. Salah satu simptom yang tak ada tekanan, tekanan ni kita kena tahu, dia trigger. Adakah setiap hari kita tinggi suara dengan anak kita? Kalau itu
hari-hari kita menjerit. Itu normal. Tapi sebenarnya kalau hari-hari kita bercakap macam saya ni, bercakap cara biasa kan macam saya, tapi ada satu saat kita tinggikan suara. Maknanya di luar kelakuan normal kita. Maknanya jadi dekat situ mungkin ada something yang trigger yang menyebabkan kita rasa stres, sebab tu kita nak melantunkan suara kita. Sebab tu kita nak marah dekat anak kita. Macam tu lah kan. Jadi membebel tu normal ya doktor Tak sampai tahap stres lah. Kalau membebel tu. Kalau membebel. Sebab setiap hari kan dah jadi macam habit. Mak-mak ni kalau bercakap suka membebel. So selagi kita tak keluar daripada kelakuan normal, itu normal lah ya. Maksudnya. Cumanya dia nak bagi tahu membebel ni kadang-kadang bila kita buat dengan kuantiti yang sikit dia adalah normal. Tapi bila setiap hari kita bebel, dia akan trigger Swiss kita. Dia akan trigger untuk jadi stress. Macam kita dah kata macam ni, aku dah cakap dah semalam, hari ni buat lagi. Aku dah cakap, buat lagi. Jadi lama-lama dia akan trigger minda kita. Dan benda tu yang menyebabkan kita jadi stres. Yang menyebabkan kita jadi stres perasaan kita sendiri. Jadi sekejap lagi saya agak macam mana kita boleh ubah cara kita melihat stres ni. Stres ni sebenarnya bukan perkara yang macam jahat sangat. Kalau kita dapat dengan stres atau tekanan ni. Kan? Cuma kadang-kadang mungkin orang kata tak jumpa jalan. Nak berkomunikasi dengan elok dengan stres ni kan. Okey, doktor ada lagi soalan. Katanya kalau anak suka memberontak, marah-marah, adakah itu petanda anak stres? Tak, kalau anak suka memberontak, marah-marah tu normal. Okey, saya nak kata macam ni, perkembangan anak-anak adalah berbeza dari umur 0 hingga 19 tahun. Dari umur 0 hingga 6 tahun, aspek yang anak kita akan kuat marah, anak kita akan suka memberontak, anak kita akan dalam situasi atau dunia exploration. Maknanya dekat sini kan, especially kalau dari umur 2 hingga 4 tahun tu, dia he's the king lah, orang kata mischievous punya kan, di mana pada tahap tu kita sebagai ibu bapa memang akan selalu sangat guna perkataan no, jangan sebab apa? Sebab dia dalam stage yang baru nak kenal dunia. Contohlah macam kita kita ni tak pernah pergi negara orang, kita tak pernah tengok salji. Pertama sekali kita tengok salji, kita pegang salji, adakah kita curious? Kita curious kan? Kita macam, salji, kenapa salji ni putih? Mana datang salji ni? Kan kita curious. Itu kalau kita orang dewasa, sama macam anak-anak kita. Anak-anak kita baru melihat dunia. Banyak benda yang dia tak tahu. Jadi dia akan pegang itu, pegang ini. Lepas tu kalau kita tak bagi, dia akan memberontak. Sebab dia akan kata, nak tengok tapi ibu tak bagi. Jadi dia punya naturalistic behavior dia akan keluar. Dia akan macam menangis. Itu cara dia berkomunikasi dengan kita. Jadi jangan anak-anak kita yang suka memberontak sebagai anak yang stres. Satu lagi saya nak penggunaan perkataan stres ataupun labeling kepada anak-anak kita ni sangat bahaya tau. So kalau boleh kita jangan sebut dekat dia mama stres ataupun awak ni buat mama stres ataupun anak saya tu selalu stres. Tukar perkataan stres tu. Kalau saya personally saya suka tukarlah, saya sebut sugar ke macam geram. Kan kita selalu cakap stres. Cakaplah strawberry lah hari ni. Macam tu. Sama dengan anak-anak. Kita ajar dia dari awal. Sebab apa? Sebab minda kita dah terbiasa dengan perkataan stres. Dia tahu stres adalah perkataan negatif. Di mana bila ada stres, badan kita kena memberontak, kena melakukan sesuatu di luar kawalan. Contohnya macam marah, hentak pintu kan. Dia dengar je stres, okey pergi hentak pintu. Stres, hentak pintu. Jadi kita tukar. Kita cakaplah, strawberry. Kita tengah marah ni, strawberry ni hari ni. Tiba-tiba kita lapar. Sebab nak makan strawberry faham. So instead of kita guna perkataan stres, kita tukarkan pada perkataan lain lebih baik lah. Sebab memainkan peranan yang sangat penting depan kita sebenarnya, sedar atau tidak lah kan. Kalau kita stres ataupun kita ada macam tekanan perasaan, our heart pounding, apa maksudnya? Jantung kita berdegup kencang. Betul. Kita akan kata, alamak nervous. Tukar perkataan nervous tu supaya minda kita tidak trigger
stres. Jadi kita mungkin kata, oh jantung kita bergerak kencang ni sebab badan kita sedang menyediakan kita untuk menghadapi sesuatu masalah ni. Cakap dengan dia. Okey, doktor. Okey, doktor. Boleh tak doktor jawab ada satu soalan daripada viewer kita ni. Kalau perbuatan tu di luar sedar kita, bahaya ke? Adakah ia berkaitan dengan masalah mental? Okey, kalau di luar sedar maknanya kita memang dia sedikit bahayalah sebab dia di luar kesedaran kita. Dalam kehidupan kita ni semua benda pun harus berlaku di dalam kesedaran kita. So kalau terjadinya sesuatu di luar kesedaran kita, banyak pakar yang menasihati untuk kita berjumpa dengan psikologis ataupun mendapatkan nasihat. Kerana kadang-kadang di luar kita punya conscious mind ni kan, bila berlakunya perkara yang boleh berlakunya perkara yang tidak diingini kan di luar kesedaran kita. Kadang macam kita tengah marah, bila kita tengah marah, minda kita tak mampu berfikir. Bila tak mampu berfikir, dia akan keluarkan satu program yang memang dah terprogram. Contohnya marah associate dengan pukul. Jadi bila kita marah, kita di luar kesedaran, jadi dia akan, reaksi dia adalah pukul. Kita akan ambil pembaris dan kita akan pukul anak kita. Itu di luar kesedaran kita. Tapi bila lepas pukul, dah berdarah semua, baru kita tersedar. Sebab masa tu perkataan marah dah tak ada. Bila perkataan marah tu dah tak ada, kita tersedar. Bila kita tersedar, anak kita dah berdarah masa tu. Jadi ibu bapa yang mengalami simptom macam tu dinasihatkan untuk mendapatkan bimbingan lah sebenarnya. Sebab boleh berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kepada anak-anak kita lah. Seperti kes kecuaian ke kan. Kadang kes-kes penyesalan di kemudian hari. Orang kata semua tu disebabkan kita punya tindakan luar sedar kita lah, di mana otak kita, macam saya kata tadi, otak kita dia dah associate dengan sesuatu tindakan dan sesuatu perkataan. Okey doktor, so rasanya ini yang ramai orang tunggu sebenarnya. Macam mana kita nak tangani stres dengan stres? Sebenarnya ramai yang tunggu ni doktor. So boleh tak doktor explain sebenarnya formula stres ni apa sebenarnya? Dia macam ni, saya macam dapat ilham lah tiba-tiba formula. Sebab saya kata kalau orang stres, macam mana dia nak tangani dengan stres? Macam ni, sebab dia dalam kehidupan ni setiap benda ada penawar kan. Tapi saya nak benda ni benda yang paling mudah orang ingat. Sebab kadang-kadang bila saya bagi ceramah, bila saya bagi talk, saya bagi tahu mengenai sesuatu, orang lupa tau. Dia kata, apa tadi ya doktor cakap poin nombor 1, poin nombor 2? Itu saya kata, saya nak formula stres ni dalam stres. So, bila saya tengok balik poin-poin yang boleh orang kata mengatasi stres ni, tiba-tiba dia fit in pula dalam stres. Maksudnya dekat sini, dalam perkataan STRESS itu, terdapatnya penawar stres. Okey, situ stres adalah akronim sebenarnya. Jadi, awal dah akronim untuk STREESS. S yang pertama adalah senaman. Penawar untuk tekanan perasaan adalah senaman. Tak kisahlah sekejap ke lama, dia tak memerlukan senaman kita pergi dekat park untuk berlari. Kita hanya perlu adjust minda kita. Contohnya dekat rumah ada tangga kan. Lepas tu kita turun naik tangga setiap hari. Kita bagi tahu minda kita, kita kata oh naik tangga ni exercise, kita senaman. Kita cakap dengan minda kita. Jadi minda kita akan assumes that we are doing the exercise. Jadi S yang pertama untuk kita kawal tekanan perasaan adalah senaman. Tak kisah sekejap pun tak apa. Keluar rumah macam apa? Lompat-lompat bintang sekejap kat luar rumah pun boleh. Kadang kita menyapu sampah pun boleh. Tapi kena cakap dengan minda. Kalau kita buat sahaja tanpa memberitahu akal kita tak akan tahu. Jadi dia kata, dia ni bila nak exercise ni? Tapi kalau kita bagi tahu akal kita akan kata, oh dia dah exercise hari ni. Okey, jom rembeskan hormon. Macam tu lah. S yang kedua adalah tertawa. Gelak lah maknanya. Banyak kajian dah dilakukan. Sebenarnya ketawa ni penawar duka. Betul lah tu kan? Maknanya dengan ketawa kita mampu untuk
mengawal kita punya tekanan perasaan lah. Tak kisahlah tertawa tu sekejap ke lama, tapi ada yang kajian menyatakan dalam sehari tu sekurang-kurang kita kena at least ketawa 3 kali. Kita tengok macam saya dah ketawa lah, saya suka betul ketawa, saya pun tak tahu kenapa kan. Masa kecil dah ketawa dah. Betul? Kadang kita tengok orang ketawa pun kita boleh ketawa. Betul? So 3 kali je sehari menurut kajian lah. Sebab kita ketawa ni dia akan merembeskan hormon lah kan. Sekejap lagi kita bercakap mengenai hormon tu. Okay, yang ketiga adalah rehat, R. S-T-R R yang ketiga adalah rehat. So ambil masa untuk rehat dan biasakan untuk tidak cakap tak ada masa. Ataupun saya tak ada masa nak rehat. Jangan cakap. No. Kalau kita cakap macam tu, badan kita akan trigger aktiviti yang memenatkan. Dia akan buat badan jadi, minda kita akan buat badan kita jadi penat. Sebab kita dah kata. Jadi kita ambil je masa sikit untuk rehat. Let's say kalau kita tengah masak, lepas tu sementara tunggu ayam tu nak masak, kita duduklah, kita cakap lah, sedapnya dapat rehat. So bila kita cakap macam tu, kita trigger otak kita. So bila kita trigger minda kita, dia akan berada dalam keadaan tenang yang mampu merembeskan serotonin, cortisol, endorfin semua tu untuk menjadikan kita lebih tenang. Jadi kat situ boleh kawal perasaan kita, tekanan lah. Okay, sebab faham. banyak kan ibu dekat rumah, dia akan kata, saya masak, saya itu, saya ni, saya mana ada masa nak rehat. Betul tak? Betul. Ada macam sekarang ni, tengah tengok live ni, kita cakap lah dengan diri kita, rehat sekejap lah tengok live. Rehat sekejap. Rehat tu kena sebut supaya minda kita tahu kita sedang berehat. Tak perlu ambil masa 5 jam, 5 minit pun cukup sebenarnya untuk berehat. Yang seterusnya adalah elak pengambilan kafein. Kafein yang berlebihan ni sebab nanti mesti ada yang tanya, tapi saya suka minum kopi. Boleh nak minum kopi, minumlah, tak ada masalah, tapi cuba elak kopi yang mempunyai kafein tu. Sekurang-kurangnya 3 kali je sehari, jangan lebih. Sebab ada orang dia ambil lebih. Pengambilan kafein berlebihan tak elok untuk kita punya kesihatan. Sebab apa? Kafein ni adalah drug. Macam dalam ubat. Dalam ubat ada drug kan. Jadi untuk bagi kita sihat. Tapi apa akan jadi pada badan kita kalau kita ambil ubat yang banyak? Macam sebelum tidur, doktor suruh ambil 2 pil. Tapi sebelum tidur kita makan 15 pil. Jadi dekat situ akan mendatangkan kemudaratan kepada badan. Sama juga macam kafein. Kafein yang berlebihan sebab dalam tu ada elemen-elemen drug boleh menyebabkan berlakunya stres yang stres terhadap badan kita lah kan. Okay, yang seterusnya adalah sembang ataupun social life right here. Okay. So ada yang tanya kat saya, dia kata tapi sekarang ni macam mana saya nak socialize tengah PKP? Saya kata boleh je. Macam sekarang ni saya dengan Amy kan, kita tengah bersosialisasi kan. Kita tengah sembang sebenarnya mampu menurunkan kadar tekanan perasaan bila kita bercakap dengan orang lain. Macam Amy terangkan awal-awal tadi kan. Amy cakap kalau kita stres, kita pergi minta nasihat kan. Samalah maksudnya kita bersembang dengan orang lain. Tak kisahlah siapa kan. Mungkin dengan anak kita, anak kecil yang umur 2 tahun. Walaupun dia tak faham apa kita cakap, tapi kita sembang dengan dia. Bila kita sembang, dia merembeskan hormon. Dia membuat kita jadi set dalam minda untuk sentiasa positif. Yalah tu, betul lah tu kan. Jadi kita kena sembang dengan seseorang lah. Kita ambil telefon mak kita ke ayah kita, kawan-kawan, sembang lah, socialize kan. Dan yang terakhir sekali kat sini saya ada adalah solat untuk orang Islam. Tapi kalau kita Muslim, kita boleh shower sebenarnya. Ni ramai orang tak tahu ni, shower. Ataupun mandi. So kita bercakap berdua-dua lah Kita akan bercakap mengenai solat pertama. Ada waktu-waktu yang disarankan dan mengikut Islam sekalipun solat mampu mendatangkan ketenangan kalau kita buat dengan khusyuk. Dan ada waktu-waktu tenang yang memang Allah dah tetapkan. Contohnya bangun di tengah malam untuk solat kan, waktu tahajud. Kerana waktu tu adalah waktu tenang. Waktu tenang ni kalau dalam psikologinya kita panggil dia berada di dalam gelombang alpha ataupun alpha state, alpha wave, di mana otak kita of course akan rembeskan hormon lah, hormon yang macam saya sebut tadi, cortisol, serotonin semua tu. Lepas tu hormon-hormon tu boleh buat kita jadi
tenang. Dan hormon ni juga sebenarnya akan meningkatkan sistem tahan badan kita, dia buka pembuluh darah, lepas tu dia stabilkan jantung kita. So dalam situasi ni otak kita akan mampu mengawal situasi. So that's why dalam Islam, dalam Quran pun dah cakap kan, kalau kita ada masa kita bangun sepertiga malam, dalam pukul 2-3 pagi tu adalah waktu paling tenang di mana otak mampu berfikir, dan insya-Allah lah boleh bantu kita kawal tekanan perasaan kita. Selain daripada tu, yang satu lagi saya sebut kat sini, shower tadi, mandi. Ni ramai orang tak tahu ni. Kalau stres pergi mandi. Betul, saya tak tipu tau. Nanti boleh cuba mama-mama, papa-papa kat luar sana kan. Kalau stres je, pergi sekejap bilik air, mandi. Basahkan rambut, mandi. Even Rasulullah pun pernah bercakap kan, kalau kita marah, kita pergi ambil wuduk. Kan? Kalau kita marah, kita minum air. Macam tu lah lebih kurang kan. Sama juga situasinya. Kalau kita tengah stres, rasa-rasa kita nak marah dengan anak ni. Kan, saya selalu macam kadang anak saya buat hal kat dapur, saya macam tunggu jap. Berarti saya naik atas, saya mandi je. Lepas mandi, turun bawah. Terus saya macam, apa tadi nak marah? Tak apalah, dah tak jadi marah dah. Lupa dah kan. Jadi benda tu boleh get rid of our stress lah. Bila kita macam sebenarnya macam tadi nak cakap satu dengan anak kita, tapi semasa kita mandi, masa air mencurah-curah tu, masa tu otak dan badan kita berada di dalam satu stage ketenangan. Ni ramai yang tak tahu juga, sebab tu kita idea selalu datang masa dalam bilik air. Ada tak kat sini? Amy selalu tak dapat idea dalam bilik air. Time tu lah selalunya. Kerana masa tu kita panggil otak kita berada dalam alpha wave ataupun gelombang kreatif yang dia buat kita jadi tenang. So bila dengan bunyi air tu otak akan tenang kan. Masa tu kita akan get rid of segala perkara yang buat kita stres. Contoh kita ada terfikir tadi pasal keuangan. Kan, kalau duit tak ada ni, macam mana nak survive ni, tak apalah, dia akan get rid of. So tapi sekejap lagi saya nak kongsi, last kali lah saya nak kongsi mungkin satu tips lah untuk parent kat luar sana kan. Tapi sekejap lagi lah sebelum kita habis lagi insyaAllah. Okay, doktor. Sebelum doktor nak explain yang last tadi tu, Amy sendiri ada soalan nak tanya pada doktor lah. Okay, okay, kalau macam kata kita stres kemudian mungkin stres tu dan kita dikelilingi juga oleh orang-orang yang stres. Tapi kita tak dapat lari daripada golongan ni lah. Maksudnya mungkin kita stres di rumah sekarang ni, tapi di rumah semua orang pun stres di rumah tu kan. Lagi-lagi dalam tempoh PKP ni, semua orang tak boleh nak keluar, semua orang tak boleh nak buat apa yang selalunya dia buat untuk kurangkan stres tu. Macam mana kita nak handle situasi tu, doktor? Okay, pertama tengok applicable tak formula ni untuk kita kawal keadaan rumah tu. Contohnya ada kita, suami kita dan anak kita. Sekarang ni tiga orang tengah tegang. So apa kata formula stress? Lepas tu nanti out of nowhere kan, macam kita cakap lah dengan anak kita, jom ikut mama pergi Zumba dekat ni, buka TV, buka YouTube jap, kita berzumba kejap. Kan? Lepas tu kalau ayah nampak, dia cakap lah, apa kata awak cuba ni juga dengan saya. So itu adalah senaman. Kalau perkara pertama ni tidak berjaya untuk orang kata merapatkan ketegangan tersebut, kita cuba pula yang ketawa ni. Yang ni saya selalu sangat bagi tahu semua orang. Macam ni, buka je TV, tengok American Funniest Video ke kan. Nanti buka TV ni semua orang suka tengok. Anak suka tengok, bapak suka tengok kan. Jadi kepada semua yang tengah stres tu, buka je TV. Nanti duduk kat TV tu tengoklah. Nanti ada masa kita akan ketawa. Bila kita ketawa, dia akan get rid kita punya tekanan tu sedikit demi sedikit. Bila kita dah tak ada tekanan tu ataupun stres tu, masa tu kita boleh sebagai ibu bapa lah ni kan, sebagai ibu lah yang mungkin berada di dalam situasi tu, masa tu baru kita buka peluang untuk berkomunikasi dengan suami kita. Masa dah, sebab kebanyakan kesalahan yang ibu bapa ataupun wanita lah, sebagai wanita saya bercakap dalam pihak wanita, yang kita selalu lakukan, kita ni tengah marah masa tu baru kita nak cakap. Tengah marah masa tu baru kita nak, orang kata light the fire suami kita pun masa tu lah kita macam nak membebel, kita nak ni kan. Tak, formula dia saya selalu cakap, formula untuk seorang isteri atau wanita ni sebagai pemimpin kepada anak-anak ni, formula dia dengar, diam,
doakan. Ada 3D ni. Saya selalu sangat pesan 3D ni. Dengar apa suami kita nak cakap, kita dengar je. Kita jangan melawan. Saya tahu, saya dulu pun jenis yang suka melawan sebelum saya aplikasikan formula ni lah. Tapi formula ni sangat kesan sebenarnya. Bila dia cakap, kita dengar je. Kita dengar. Tak kisahlah, mungkin dia tengah marah ke, jangan melawan. Walaupun sebenarnya dia betul, dia salah tau. Mungkin dalam situasi hati kita macam terbakar-bakar je. Macam, ni geramnya dia ni. Tapi dengar je. Dalam masa yang sama, kita diam. Dan dalam masa yang sama, kita doakan dalam hati. Doa, sebenarnya kalau saya suka guna zikir Ya Latif. Ya Latif maknanya Allah yang tenang kan. Jadi kita cakap, Ya Allah Ya Latif, tenangkanlah hati suami aku yang suka membebel ni. Lebih kurang macam tu lah. Cakap je, masa dia tengah cakap, kita pun cakap dalam hati kita. Tapi jangan melawan apa. Sebab bila kita melawan, kita trigger. Bila kita trigger something yang di luar kita punya kebiasaan, benda tu akan jadi stres ataupun tekanan. Back to our first definasi tadi lah. Definasi stres. Berlaku suami bebel macam tu kan. So itu apa ni lah yang mungkin saya boleh kongsikan dengan Amy. So maknanya kat sini tengok bila stres ni kalau dalam institusi kekeluargaan kita kan, sama ada kita boleh aplikasi ke tidak. Tak kisah, kita janganlah bagi tahu suami kita. Macam kita tahu semua orang tengah tegang sekarang. So apa yang kita boleh buat, kita tak boleh lari daripada dia. Betul. Kalau di tempat kerja mungkin kita boleh lari daripada suasana tempat kerja tu. Kita boleh berhenti kerja, kita boleh cari kerja lain. Tapi kalau dalam institusi keluarga kita tak boleh lari. Untuk mengatasi, kita cuba satu-satu. Sebab bila berlakunya perubahan pada diri kita, maka dekat situ komunikasi akan lebih jelas dan mungkin dia pun akan lebih menerima dan masa itulah kita boleh buat keputusan dengan rasional. Orang kata logical approach dekat situ kan. Sebab masa ketegangan, kita tak mampu buat keputusan. Contoh seorang ibu, macam soalan tadi seorang ibu yang tengah marah kan, dia akan bertindak di luar dia punya perasaan, luar dia punya kelakuan sebab dia tak tahu apa dia buat. Sama macam situasi tadi, kalau keluarga kita the whole family tengah marah, jadi kita cuba satu-satu dekat sini. Kita ajak anak kita bersenam ataupun mungkin kita cakap dengan dia, jomlah kita solat malam ni ke, pukul 2 pagi, buat sesuatu yang lain ataupun mandi ke kan. Macam tu lah. Ni Okay doktor. So doktor tadi nak explain tentang hormon doktor cakap tadi last kali. Tadi saya nak cakap pasal macam ni, saya nak bercakap sebab alang-alang kita dah bercakap mengenai kita punya stres, mana datang stres. Stres tu dia datang daripada apa yang kita fikirkan. So sebenarnya betul macam tadi ada seorang pendengar ada cakap pasal maknanya semuanya kena positif lah. Betul, itulah keywordnya. Keywordnya kalau kita cakap macam ni, kita bangun je tidur, kalau kita cakap stres lah hari ni, nanti the whole hari anda akan stres. Sebab anda mulakan hari anda dengan stres dan otak minda kita tahu, okay hari ni kena stres sebab tuan badan cakap kena stres. Jadi dia mengikutkan. So apa kata, kita bangun je tidur, benda pertama kita cakap adalah Alhamdulillah. Ataupun kita cakap, today's gonna be great, insyaAllah. Today's gonna be. Dan kita create benda-benda happy pada awal-awal pagi tu. Jangan create benda-benda yang tak happy. Sebab kalau kita kata stress lah, bila kita cakap macam tu, nanti kita mandi, kita hentak pintu. Lepas tu, the whole day akan jadi tak best lah. Kita keluar, kita tengok ada kereta banyak, lepas tu kita menyumpah-nyumpah kereta. Sebab dia dah berlaku dari awal lagi. Jadi kalau kita nak get rid of that kan, awal-awal kita bangun pagi tu, semua orang cakap je, hari ni is gonna be great day again. Alhamdulillah suami hidup lagi, anak hidup lagi. Okay, hari ni we gonna be happy. Cakap je macam tu dengan diri kita supaya dia trigger perasaan dan suasana gembira. Sebenarnya perkara ni mungkin ada yang akan kata, alah tipulah macam mana, cakap je boleh jadi. Sebenarnya tak tipu sebab dalam Quran sekalipun dah bagi tahu minda ataupun akal manusia ni adalah pemberian Allah yang paling berharga. Bukan saya yang cakap. It's stated there. Ada 4 perkara yang Allah bagi kepada manusia yang berharga. Agama, rasa malu, iman dan yang terakhir sekali akal. Minda. Kerana apa? Kerana minda kita ni, dia punya kuasa is beyond what we know. Macam hanya Allah yang tahu macam tu kan. Jadi bila kita kata
kita nak happy. Lepas tu minda kita simpan perkataan happy dan dia akan trigger the happiness. Sebab saya notice sebenarnya mama dengan papa dekat luar sana, hari-hari saya dengar, dekat Facebook pun saya dengar, stress lah anak hari ni. Kan? So kalau boleh lepas ni kita tukar perkataan stress tu. Kita cakap mungkin bawang ke, bawang pedih pula kan. Kalau saya suka benda-benda manis, coklat lah hari ni. Macam tu lah kan. So itulah antara perkongsiannya Amy. Oh lupa nak beritahu satu lagi. Ya. Macam ni, satu lagi sebelum kita, masa kita mandi tadi tu kan saya kata kita akan dapat ilham semua kan. Okay, dan satu lagi ibu apa boleh buat, mungkin sebelum tidur malam, kita boleh tanya kepada diri kita, macam mana nak happy ya, macam mana nak hilangkan stres. Tapi jangan cari jawapan, tanya sahaja. Sebab jawapan tu akan datang masa kita mandi atau masa kita driving. Percaya atau tidak, itu kuasa Tuhan. Betul, saya tak tipu. Yang dalam psikologi memang perkara ni terbukti lah. So, sebab masa tu, okay. Interesting. otak kita berada dalam tahap ketenangan. Bukan masa tu je. Kita boleh tanya semasa minda kita berada dalam stage tenang lah. Contohnya, sepertiga malam tadi, masa tahajud. Tanyalah macam mana nak jadi gembira. Macam mana nak buat family saya sayang kat saya. Macam mana nak. Tanya saja tapi jangan jawab. Do not struggling by finding the answer. Sebab datang. Sebab tu orang kata bila kita tengah mandi tiba-tiba dapat idea. Macam ni lah buat inilah buat itu. Ataupun tengah driving atau tengah solat malam tiba-tiba dapat idea. Itu sebab kita tanya minda kita sebelum kita tidur, masa-masa ketenangan tu lah kan. So itu antara yang mungkin siapa yang dengar ni boleh aplikasikan insyaAllah.